Kita kembali lagi dalam part 2 untuk 10 perkara wajib tahu tentang cukai pendapatan individu di Malaysia. So sebelum ni saya nak recap balik apa yang kita telah pun sampaikan dalam part yang pertama, part 1 tadi. So yang pertama, kita dah maklum tentang berapa jumlah pendapatan minimum yang perlu daftar nombor cukai. Yang kedua, bagaimana nak mendaftar nombor cukai pendapatan. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan nombor PIN e-filing. Yang keempat, apakah borang cukai yang perlu dilaporkan bagi individu di Malaysia. Dan yang kelima, hari tu saya dah sentuh mengenai tarikh penting penghantaran borang cukai di Malaysia. Untuk perkara yang keenam, wajib tahu adalah pelepasan cukai. So, pelepasan cukai yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu untuk tahun 2020 seperti mana yang telah pun diumumkan oleh kerajaan. So, tahun 2020 ni kita ada 24 pelepasan. So, tahun-tahun sebelumnya kita ada 22, ada yang 21. Ini pelepasan-pelepasannya kan. So, apa pentingnya ada pelepasan ni? So tuan-tuan banyak yang tak tahu juga. So pelepasan cukai sangat-sangat penting sebab daripada jumlah pendapatan yang tuan-tuan terima, tuan-tuan boleh tolak pelepasan cukai yang kerajaan bagi ada 24. So 24 ni saya nak cerita pun sangat panjang. Nanti tuan-tuan boleh tengok paparan di sini. So senarai 24 di dalam website kita ya. So pergi ke website Lembaga Hasil, klik bahagian individu, tuan-tuan pilih pelepasan cukai. Kat sana ada senarai 24 perkara pelepasan cukai yang ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk tahun 2020. So untuk tahun taksiran 2020, kerajaan memperkenalkan 4 perkara baru untuk rakyat Malaysia. Yang pertama, kalau tuan-tuan boleh semak nanti ya. So yang pertama adalah rawatan kesuburan yang diberikan kepada rakyat Malaysia. So kalau kita pun maklum rawatan kesuburan sangat tinggi kosnya ya. So kerajaan memberikan sebanyak RM6,000 pelepasan untuk rawatan kesuburan. So terusnya juga kerajaan memberikan sebanyak 2,500 pelepasan gaya hidup tambahan bagi individu-individu Malaysia yang membeli tablet, laptop, telefon pintar dalam tempoh Jun hingga 31 Disember 2020 ya. So tuan-tuan boleh claim pelepasan ini. Dan pelepasan yang ketiga yang ditawarkan oleh pihak kerajaan adalah tentang yuran kemasukan anak-anak berumur 6 tahunan ke bawah ke taska berdaftar. Daripada RM1,000 tahun-tahun yang sebelumnya, kerajaan memberikan tambahan RM2,000 pelepasan tambahan untuk tahun 2020 menjadikan ianya RM3,000 ya. So yang terakhir sekali adalah pelepasan cukai yang diberikan untuk kita yang melancong di dalam negara sebanyak RM1,000 ya. Itu senarai 4 pelepasan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk kemakmuran rakyat Malaysia tahun taksiran 2020. Seterusnya untuk perkara wajib tahu yang ketujuh, so saya dekat sini nak menekankan tentang dokumen yang sepatutnya tuan-tuan simpan ataupun ambil maklum. Apakah dokumen-dokumen penting yang perlu disimpan untuk melaporkan pendapatan dan juga pelepasan ya. So untuk individu yang menjalankan perniagaan, so dokumen tidak lain dan tidak bukan adalah apa sahaja yang tuan-tuan laporkan dekat dalam pendapatan dan juga perbelanjaan perniagaan ya. So kalau tuan-tuan buat perbelanjaan, buat itu, buat ini, beli bahan mentah ke whatever semua kan. So semua tu perlu ada resit. So simpanlah resit berkenaan ya. So individu yang makan gaji sangat-sangat penting untuk ada penyata EA. So penyata EA untuk yang bekerja dengan syarikat swasta dan juga penyata EC untuk yang bekerja dengan kerajaan sebagai penjawat awam ya. So semua dokumen ni sangat penting untuk disimpan selama berapa tahun? Persoalan ni sangat-sangat penting sebabnya kami di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan menyimpan kesemua dokumen ini selama 7 tahun untuk tujuan semakkan audit ya. Seksyen 82 atau Cukai Pendapatan 1967 memaklumkan yang tuan-tuan perlu menyimpan kesemua dokumen ini selama 7 tahun berturut-turut sebab kami berhak untuk menjalankan tindakan audit ke atas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, sebab tu pentingnya simpan dokumen-dokumen ini. So itu perkara yang ke-7. So seterusnya kita tengok perkara yang ke-8 wajib tahu, iaitu kadar cukai pendapatan. Untuk individu yang makan gaji ke, yang menjalankan bisnes ke, kadar cukai pendapatannya adalah sama. So tuan-tuan boleh pergi ke website kami, pergi ke bahagian individu sekali lagi,
pilih kadar cukai pendapatan. So nanti tuan-tuan akan tengok kadar cukai pendapatan tahun taksiran 2020 dekat sana. So tuan-tuan boleh kira dekat sana kadar cukai pendapatan dan bolehlah kita tahu berapa cukai sebenar yang tuan-tuan akan kena bayar mengikut pelepasan yang telah pun tuan-tuan tolak daripada pendapatan yang diterima tadi ya. Seterusnya, perkara yang ke-9 untuk wajib tahu adalah cukai anggaran dan juga cukai sebenar. Dua perkara ini sangat-sangat penting untuk tuan-tuan maklum. Apa yang dimaksudkan dengan cukai anggaran? Apa pula cukai sebenar? So, bila tuan-tuan isi e-filing, tuan-tuan akan dapat cukai kena dibayar atau cukai sebenar yang kena dibayar. Ya. So, bila ada cukai anggaran ni dijalankan oleh pihak majikan tuan-tuan. So, saya percaya semua orang maklum tentang potongan cukai bulanan. So, potongan cukai bulanan yang dikira oleh pihak majikan. Bukan lembaga hasil kira ya. Dia dikira oleh majikan tuan-tuan sendiri. So, bagaimana mereka kira? Kita ada kalkulatornya. So, kita ada aplikasinya juga yang kita tentukan di dalam ePCB ke, eData PCB ke, eCP39 ke dekat dalam website kita. So, biasanya pihak-pihak HR ni akan menggunakan aplikasi lembaga hasil untuk mengira potongan cukai bulanan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. So, apa beza PCB ni dan juga cukai sebenar? So, apa yang tuan-tuan perlu maklum, cukai PCB yang telah dikira tadi hanyalah cukai anggaran, bukan cukai sebenar lagi. So, macam mana nak tahu cukai sebenar? Biasanya, kalau tuan-tuan tengok dalam EA tu kan, so majikan biasanya potong apa kat sana? So, dia ada macam EPF kan, potongan EPF. Lepas tu dia ada SOM, lepas tu ada insurans pekerja mungkin yang syarikat bayar kan. So, bila tak banyak yang dipotong, kadang-kadang syarikat memang mengambil maklum isteri bekerja atau tidak kan, anak tu umur bawah 18 tahun berapa orang, atas 18 tahun sama belajar di peringkat IPTA berapa orang. Semua tu majikan maklum. Tapi ada banyak lagi perkara yang sebenarnya majikan tidak dikira dalam potongan cukai bulanan tuan-tuan. So, apa yang tuan-tuan perlu isi adalah, sebab tu adanya e-filing tadi. So, tuan-tuan kena isi e-filing. So, dah tahu isi e-filing, macam saya inform tadi, barulah tuan-tuan akan maklum cukai sebenar yang sebenarnya layak dicukai. Saya mewakili Lembaga Hasil dan Bagi Malaysia menggalakkan tuan-tuan mengisi e-filing supaya kita tahu berapa cukai sebenar yang tuan-tuan terima. Dan kalau ada lebihan daripada amount berkenaan, kita akan pulangkan PCB tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, bila tuan-tuan akan dapat refund tu? So, kalau tuan-tuan hantar secara e-filing, kita janjikan 30 hari bekerja selepas penghantaran, kita akan pulangkan duit lebihan PCB tuan-tuan ya. So, kalau tuan-tuan hantar borang manual, so borang manual tu ada 90 hari. So, ambil masa sedikit sebab kita nak kena mengaudit borang manual, memproses dan sebagainya ya. So, itu perkara yang ke-9 wajib tahu. Perkara 10 wajib tahu adalah tentang bagaimana nak membayar cukai pendapatan. Kami di Lembaga Hasil dan Bagi Malaysia menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian membayar secara atas talian. So, lebih mudah dan selamat. So, tuan-tuan pergi ke My Tax Study. Lepas tu, tuan-tuan akan jumpa perkataan bayar hasil. So, klik bayar hasil berkenaan. Lepas tu, tuan-tuan boleh menggunakan perkhidmatan berkenaan untuk membayar cukai pendapatan. So, dalam bayar hasil tu, kita ada bayar melalui FPX dan juga bayar melalui kad kredit. So, kedua-duanya tuan-tuan boleh guna dan boleh bayar cukai pendapatan kepada pihak lembaga hasil. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan untuk 10 perkara wajib tahu tentang cukai pendapatan individu di Malaysia. Jangan lupa untuk laporkan e-filing anda. Jom klik hasil. Assalamualaikum. Bersama membina masyarakat.